Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama sekali, alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah. Pada hari ini kita dapat bertemu dan kita keluar sedikit dari kebiasaan selalunya kita tadabbur ayat Al-Quran. Cuma pada hari ini kita mengambil pengajaran dari sejarah kejatuhan Uthmaniyah bersempena hujung bulan April 27 esok. Kita akan mengulangi tanggal ataupun tarikh tersingkirnya Sultan Abdul Hamid yang kedua pada 27 April tahun 1909. Bermaksud tahun ini telah pun 101 tahun tragedi tersebut berlaku. Baik, yang pertama sekali kita perlu faham bagaimana ilmu sejarah berfungsi. Ilmu sejarah perlu untuk dititik beratkan kerana ia merupakan pengajaran. Dan dalam membahaskan faktor kejatuhan Uthmaniyah, kebanyakan lebih menumpu kepada faktor-faktor luaran, iaitu perancangan musuh dan begitu juga konspirasi mereka. Tetapi kita perlu seimbang dalam mana-mana sejarah kejatuhan umat sekalipun, didapati ada di sana faktor dalaman dan faktor luaran. Dan dalam isu kejatuhan Uthmaniyah, kita dapati antara yang menjadi picu awal kepada kejatuhan adalah kerana kesilapan Uthmaniyah itu sendiri. Kesilapannya bermula daripada era 1800, di mana ketika itu dunia sedang tertumpu kepada revolusi Perancis, dan kita selaku umat Islam perlu terdedah kepada sejarah revolusi Perancis kerana sebahagian besar daripada corak pemikiran dan sistem dalam dunia pada hari ini banyak terkesan dengan revolusi Perancis. Revolusi tersebut menjadi inspirasi banyak kuasa politik, termasuklah Uthmaniyah. Revolusi yang berlangsung berjaya dicapai pada tahun 1799 itu digambarkan sebagai perubahan besar-besaran dari sudut kerangka kerajaan dan dari sudut falsafah kenegaraan. Lantas ketika itu masing-masing termasuklah pihak Uthmaniyah meletakkan bahawasanya kalau kita mahu menjadi bangsa yang maju, kerajaan yang berdaya saing, maka kita kena ikut corak revolusi Perancis ataupun corak pemerintahan baru Perancis ketika itu. Dan sewaktu era 1800, masing-masing ketika itu terpengaruh dan sebahagian besar daripada pelajar-pelajar dari Turki Uthmaniyah dihantar ke negara-negara barat untuk menuntut ilmu di sana. Dan daripada graduan-graduan dari negara-negara barat itulah balik membawa kelayakan masing-masing, dan mereka diserap ke dalam di dalam jentera kerajaan Uthmaniyah. Maka perkara pertama yang perlu kita faham yang menjadi pemula kepada kesilapan Uthmaniyah adalah melancarkan satu projek reformasi sistem berkerajaan dikenali sebagai Tanzimat. Tanzimat ini dilancarkan bermula tahun 1839 hingga 1876 ketika pemerintahan Sultan Abdul Hamid yang pertama.
Sultan Abdul Hamid yang pertama. Jadi kita perlu bayangkan ketika itu masing-masing merasakan kalau kita kekal dengan cara Islam, kita tak boleh pergi jauh. Kita kena ikut kerangka pemerintahan yang telah ditunjukkan oleh Perancis. Jadi banyak kritikan di kalangan pengkaji-pengkaji sejarah yang mengatakan projek Tanzimat, reformasi sistem Uthmaniyah itu lebih tertumpu kepada kosmetik. Lebih tertumpu kepada kosmetik dan implikasinya adalah melunturkan jati diri umat Islam, di mana daripada perubahan sekadar kosmetik itu menyebabkan orang Islam merasa kagum dengan Barat lebih daripada Islam dan menganggap seakan-akan cara Islam ini cara yang ortodok, cara yang kuno, ketinggalan zaman dan kita perlu berubah kalau kita nak bertahan. Tidak dinafikan ketika itu Uthmaniyah berdepan dengan pelbagai masalah kewangan, masalah moral tentera yang jatuh, masalah korupsi yang banyak dalam kerajaan, masalah pembangunan. Semua itu menjadi latar kepada pendorong supaya kita kena berubah. Maka perubahan itu dipanggil sebagai tanzimat. Baik, sebab apa disebutkan tanzimat ini perubahan-perubahan banyak dari sudut kosmetik. Antaranya ketika itu mula dibudayakan perubahan dari sudut fashion. Ketika itu kalau dikatakan kalau nak maju kena berpakaian dengan pakaian barat, dengan budaya-budaya barat. Bahkan lagu rasmi Uthmaniyah pada era Tanzimat itu dibuat baru dan diminta komposer dari Itali untuk buat lagu Uthmaniyah. Komposer tu namanya Donizetti. Dan kita boleh lihat dalam YouTube bagaimana perbezaan lagu-lagu Uthmaniyah. Lagu Uthmaniyah era Tanzimat memang lagunya ke arah barat. Jadi perubahan-perubahan yang berlaku termasuklah perubahan dari sudut sistem berkerajaan, begitu juga perubahan dari sudut undang-undang. Ketika Tanzimat itu sudah mula diresap undang-undang Perancis, undang-undang Perancis ketika itu. Waktu awal Tanzimat telah pun dimasukkan undang-undang Perancis dan mulalah terbahagi antara undang-undang syariat dan undang-undang Perancis. Jadi kalau dikatakan sekularisme itu bermula daripada era Tanzimat. Begitu juga dari sudut praktis ekonomi ketika itu, oleh kerana Uthmaniyah berdepan dengan masalah ekonomi yang teruk, maka mereka mengambil penasihat-penasihat luar yang memiliki kepentingan dengan taikun-taikun Yahudi. Lantas mereka menerima cadangan supaya mengambil pelabur dan membuat pinjaman dari bank-bank luar. Dan sewaktu itulah sistem ribawi diaplikasikan. Dan ketika era Tanzimat itulah dibuat bank pertama di Turki, bank Turki yang pada asalnya merupakan rebranding kepada bank British ataupun London. Dan seterusnya perubahan Tanzimat ini dibuat dari sudut pendidikan. Dari sudut pendidikan sudah dimulakan elemen sekular antara pendidikan duniawi dan pendidikan ukhrawi. Dan sewaktu itu kalau kita lihat dokumen-dokumen gambar-gambar masyarakat Turki Uthmaniyah ketika era pertengahan 1800 itulah berubah antara syiar-syiar Islam kepada syiar Barat, dan begitu juga fashion-fashion Barat diterapkan ketika era Tanzimat tersebut. Baik,
oleh kerana tanzimat ini diaspirasikan dari Perancis, dari revolusi Perancis, mereka juga mengambil ataupun terpengaruh menerapkan yang dipanggilkan sebagai kod Napoleon. Kod Napoleon. Dan kalau kita lihat revolusi Perancis sangat terkenal dengan 3 syiar mereka, iaitu Al-Hurriyah, Al-Musawah, Al-Ikha, iaitu kebebasan, kesamarataan dan persaudaraan. 3 syiar ini sangat bahaya kalau kita melihat sejarah revolusi Perancis itu sendiri, yang memberi ruang kepada orang luar untuk mengambil alih kekuasaan ataupun mendominasi sistem berkerajaan mereka. Maka ketika itu atas nama Al-Musawah, kesamarataan, maka sewaktu itulah dibuat persamaan antara masyarakat Islam dengan masyarakat ajnabi barat, masyarakat luar barat, dibuat sama rata atas nama atas slogan kesamarataan. Dan kalau kita berdepan dengan umat Islam hari ini, berdepan dengan isu liberal, hak sama rata apa semua, itu sebenarnya telah pun awal-awal dikenakan ke atas Osmaniyah dan Osmaniyah terperangkap. Dan ketika era Tanzimat itulah mereka menghapuskan jizyah kepada non-Muslim atas nama Al-Musawah, iaitu kesamarataan. Baik, jadi kalau kita lihat daripada tahun 1839 hingga 1876 itu merupakan satu tempoh yang sudah cukup, yang sangat-sangat cukup untuk melahirkan generasi sekular. Generasi sekular. Jadi kita perlu faham Osmaniyah diisytiharkan jatuh secara sepenuhnya tahun 1924. Tetapi elemen-elemen sekularisme dan liberalisme itu telah pun diterapkan sendiri atas kesilapan pemerintahan Osmaniyah pada pertengahan 1800, dari 1839 hingga 1876. Jadi dari itulah di kempen satu konsep negara bangsa versi Osmaniyah, iaitu tidak ada perbezaan antara agama, antara bangsa, semua kita Osmaniyah. Dan dari kesilapan itu memberi ruang kepada pihak luar untuk memperolehi hak sama rata selaku kononnya rakyat Osmaniyah. Baik, jadi kalau kita bayangkan dari sudut sekolah ketenteraan, sudah diguna pakai bahasa Perancis di sekolah ketenteraan. Begitu juga dari sudut silibus pendidikan, dibuat pemisahan antara agama dan dunia. Berlaku sekularisasi dari sudut pendidikan ketika itu. Maka pada waktu Tanzimat inilah melahirkan generasi-generasi yang berotak liberal. Yang berfikiran sekular. Jadi kalau kita katakan Kamal Atatürk itu yang menjadi dalang utama, sebenarnya kita boleh bayangkan Atatürk itu sebagai Mustafa Kamal Atatürk sebagai pemotong reben terakhir kepada kejatuhan Osmaniyah. Yang awal-awal adalah generasi yang dibina dari Tanzimat ini. Maka hasil dari Tanzimat berlakulah kesedaran di kalangan anak muda Turki, bahawasanya kalau kita nak maju dalam arus dunia, kita kena ikut barat. Kita kena ikut barat. Dan sewaktu itu yang mereka canang-canangkan antara Perancis dan Itali. Dari sudut falsafah pemikiran masyarakat dan bernegara, mereka banyak ikut Perancis daripada kod Napoleon tadi. Dan dari sudut cara bergerak missionary, cara mereka bergerak, mereka banyak terpengaruh dengan Itali. Jadi tahun 1865
tahun 1865 ditubuhkan satu gerakan yang cukup besar pengaruhnya ke arah kejatuhan Osmaniyah, iaitu gerakan Ittihad wa Taraqi, gerakan penyatuan dan pembangunan. Gerakan penyatuan dan pembangunan. Gerakan ini gerakan yang dibina oleh anak-anak muda, graduan, golongan-golongan terpelajar yang belajar di Perancis, yang belajar di Itali. Terdapat beberapa nama anak muda yang terlibat dalam penubuhan, dan dalam wacana penubuhan Ittihad wa Taraqi ini, mereka merumuskan bahawasanya masalah utama kepada Osmaniyah ini adalah masalah ekonomi dan masalah politik. Jadi untuk menyelesaikan masalah ekonomi, masalah politik, yang pertama sekali Ittihad wa Taraqi ini menumpukan sektor pendidikan untuk mengkader pelapis-pelapis berfikrah liberal, sekular, untuk pelapis-pelapis yang asalnya belajar di universiti-universiti, selepas ni boleh diserap masuk dalam jabatan-jabatan kerajaan. Jadi disebabkan itu, nanti kita akan faham bahawasanya ketika kemuncak pergelutan Sultan Abdul Hamid dengan proksi-proksi Zionis, didapati kebanyakan dari birokrat kerajaan rupa-rupanya merupakan proksi kepada British membentuk deep state di dalam Osmaniyah. Baik, jadi sasaran kesatuan ini adalah sasarannya menguasai pentadbiran Osmaniyah. Dan kalau kita lihat namanya Ittihad wa Taraqi, iaitu kesatuan dan pembangunan. Kesatuan itu merujuk kepada cara mereka menguasai ketenteraan. Sayap untuk mereka menguasai maktab-maktab ketenteraan, sekolah ketenteraan, menjadi pegawai-pegawai tentera. Ini merujuk kepada slogan mereka kesatuan. Dan kemudian pembangunan merujuk kepada bagaimana fokus mereka menguasai politik dan ekonomi. Maka disebabkan itu, kalau kita melihat sejarah Mustafa Kamal Atatürk, dia ni juga merupakan salah seorang dari asalnya merupakan pegawai tentera Osmaniyah yang terlibat dalam gerakan Ittihad ini. Baik, jadi kalau kita lihat sejarah gerakan ini, mereka memiliki pejabat di luar negara, antaranya di Itali. Dan dari gerakan Ittihad inilah mereka mencetuskan idea proksi pula kepada gerakan Ittihad ini, iaitu gerakan anak muda Turki, yang diambil konsepnya dari gerakan anak muda Itali. Baik, jadi kita perlu faham dalam sejarah sekularisasi dan liberalisasi ke atas umat Islam, antara yang mereka tumpukan adalah sektor pendidikan, dan mereka sangat memfokuskan kepada pembentukan anak muda. Jadi mungkin barangkali sewaktu awal mereka menjalankan usaha masing-masing, barangkali mengatakan itu budak-budak muda yang mentah, tetapi kesannya besar kerana anak-anak muda ini akan menjadi orang besar, orang berpengaruh dan terlibat dalam sektor kerajaan, dan daripada pengaruh mereka itulah mereka dapat menyebarkan agenda liberal mereka. Baik, jadi dari usaha Ittihad wa Taraqi ini, mereka membuat beberapa usaha yang besar kesannya. Yang cukup penting untuk kita tahu adalah mereka menjalankan usaha media, dan media ketika itu adalah surat khabar, makalah-makalah, artikel-artikel
surat khabar, mereka agak advance. Sekalipun yang akhir sekali Sultan Abdul Hamid menyekat penyebaran akhbar tersebut, tetapi ia diseludup kerana kekuatan penulisan dan media ini susah untuk di-sekat sehingga pada hari ini sekalipun. Jadi disebabkan itu, kalau kita bandingkan situasi umat Islam pada hari ini dari sudut penyebaran pemikiran berdasar dengan media, dengan jurnalisme, dengan kewartawanan, begitu juga dengan pekadiran, dengan wacana-wacana yang bebas, taktiknya adalah taktik yang sama kalau kita bandingkan dengan sejarah kejatuhan Uthmaniyah lebih kurang 100 tahun yang lalu. Jadi kita perlu berhati-hati. Jadi dari kesatuan inilah mereka membuat surat khabar yang bernama musyawarah, bahasa Melayu mesyuarat lah kan. Dan daripada sebaran-sebaran itulah mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran liberal dan sekaligus kempen politik untuk menjatuhkan Sultan. Yang pada awal mencetuskan tanzimat itu adalah Sultan Abdul Hamid yang pertama. Yang dijatuhkan oleh pihak Zionis adalah Sultan Abdul Hamid yang kedua. Yang banyak diangkat, dibangga-banggakan adalah Sultan Abdul Hamid yang kedua. Dan yang diusahakan untuk dijatuhkan adalah Sultan Abdul Hamid yang kedua. Kalau kita lihat dalam catatan-catatan sejarah, dan begitu juga lukisan-lukisan satira dari barat sebagai propaganda ketika itu, mereka menggambarkan Sultan Abdul Hamid ini merupakan sultan merah, sultan yang dahagakan darah, sultan yang jahat, dan agenda utama mereka kena hapuskan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Ini gerakan yang dibawa oleh generasi selepas dari Tanzimat, dan begitu juga ia digerakkan secara radikal oleh The Young Turks, gerakan anak muda Turki. Baik. Dan dari sudut kewartawanan, kalau kita boleh lihat dokumen-dokumen surat-surat khabar ketika tahun 19 selepas daripada terguling Sultan Abdul Hamid yang kedua sampailah kejatuhan Osmaniyah, kita dapati isu-isu yang dibangkitkan seakan-akan sama dengan isu yang dibangkitkan pada hari ini, iaitu isu feminisme. Isu feminisme, kerana mereka mengkaji untuk meraih sokongan kebanyakan rakyat adalah mesti menguasai persepsi wanita, kerana wanita memiliki pengaruh yang besar dalam sesebuah masyarakat. Maka mereka mengangkat isu sebagai contoh isu hijab, isu aurat, isu tudung, isu wanita bekerjaya, seakan-akan Islam menyekat wanita dari bekerja. Begitu juga mereka mengangkat isu diskriminasi terhadap wanita, isu poligami, isu hak talak, isu faraid. Ini isu-isu yang berunsurkan feminis ini diangkat ketika itu untuk meraih sokongan orang ramai, dan orang ramai banyak terpengaruh dengan wanita. Dan apabila wanita terpengaruh dengan gerakan tersebut, mudah untuk mereka menguasai persepsi masyarakat umum umat Islam Turki. Baik. Jadi itu dua faktor awal yang menyebabkan Uthmaniyah itu mereput secara sistem, secara budaya, secara pemikiran. Secara sistem, budaya, pemikiran. Dari sudut sistemnya diubah, dimasukkan elemen sekular. Dari sudut pemikiran dimasukkan falsafah liberal dari Perancis. Dari sudut budaya diletakkan mindset bahawasanya budaya Islam ini tidak ada masa depan. Kita perlu berubah, kita perlu memandang ke barat. Akhir sekali
tiga faktor inilah yang menyebabkan Uthmaniyah mereput. Baik. Jadi setakat ini Mustafa Kamal Atatürk belum lagi berperanan. Dia mereput sendiri dengan kesilapan yang disebutkan tadi. Kemudian pada akhir 1800 dibuat persidangan pertama Zionis di Switzerland. Antara agendanya adalah untuk mendirikan tapak di Baitul Maqdis. Maka di sinilah bermulanya sejarah konfrontasi secara berdepan antara Sultan Abdul Hamid yang kedua berdepan dengan wakil Zionis. Ketika itu pemimpin Zionis yang dipilih kemudian ditugaskan untuk berunding dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua adalah namanya Theodor Herzl. Dan cerita ini cerita yang agak masyhur, bukan sekali sahaja pertemuan perundingan dilakukan, tetapi dalam beberapa siri perundingan antaranya ditawarkan hutang-hutang yang dibebani oleh Uthmaniyah dapat dibantu diselesaikan oleh taikun-taikun Yahudi. Sultan Abdul Hamid menolak. Begitu juga ditawarkan sejumlah rasuah. Sultan Abdul Hamid menolak. Dan cerita-cerita ini kita boleh dapati dalam diary Sultan Abdul Hamid sendiri. Diterjemahkan asal dari bahasa Turki, ada diterjemahkan dalam bahasa Arab pun ada, diterjemahkan dalam bahasa Melayu Indonesia pun ada. Diceritakan bagaimana perundingan itu berlaku. Akhir sekali Sultan Abdul Hamid kata, aku takkan jual. Kalau nak suruh sewa, ditawarkan sewa sekalipun, aku takkan bagi sewa. Kerana kami mendapatkan tanah tersebut dengan darah. Lawan kami, lepas kami kalah nanti, kamu akan memperolehi tanah tersebut secara percuma. Dan daripada itulah, dari penolakan itulah akhir sekali gerakan Zionis membuat kesimpulan Sultan Abdul Hamid yang kedua perlu dihapuskan. Dan sewaktu itu yang membiaya deep state, yang membiaya deep state Zionis dalam kerajaan Turki Uthmaniyah adalah British. Kalau kita melihat dari Sultan Abdul Hamid, kita dapati beberapa pembongkaran. Betapa Sultan Abdul Hamid ini menyedari orang-orang kelilingnya telah pun dibeli oleh British. Antaranya diplomat telah pun dibeli. Pegawai-pegawai besar telah pun dibeli, dibiaya rasuahnya. Dan begitu juga yang lebih menakutkan kalau kita baca diary ini, pihak intelijen Uthmaniyah itu sendiri pun telah dibeli oleh British. Jadi sebahagian faktor besar kejatuhan Uthmaniyah ini adalah kerana wujudnya deep state di dalam kerajaan Uthmaniyah. Deep state secara atas kertasnya deep state British lah, tapi Zionis lah punya, kerana ketika itu Zionis menggunakan British. Tetapi faktor utama kejayaan setup deep state di dalam Uthmaniyah itu adalah kerana orang-orang Islam sendiri menerima rasuah dari British. Jadi dalam pergelutan itu sehingga Sultan Abdul Hamid terpaksa buat badan intelijen yang baru, terpaksa tukar orang-orang yang baru, kerana yang ada selama ini sekeliling dia kebanyakannya telah pun dibayar, telah pun disuap oleh British. Maka pada kalau kita boleh bayangkan, saat akhir Sultan Abdul Hamid duduk seakan-akan duduk sorang-sorang mengepalai kerajaan, tetapi jentera kerajaan ketika itu adalah jentera kerajaan yang mendapat arahan dari British, menyalurkan maklumat-maklumat intel kepada British, dan ini memudahkan kuasa barat itu untuk menguasai Uthmaniyah. Baik. Maka akhir sekali tahun 1909, 27 Mac,
jatuhnya Sultan Abdul Hamid pada waktu malam, empat wakil yang menyifatkan diri mereka sebagai wakil kepada kerajaan Uthmaniyah. Wakil kepada kerajaan Uthmaniyah datang mengetuk pintu Sultan Abdul Hamid, menyatakan bahawasanya umat telah pun memecatmu dari kesultanan. Umat telah pun memecatmu dari kesultanan. Jadi kalau kita lihat, terdapat beberapa nama lah, Aram Effendi, Arif Hikmat Pashar, As'ad Pashar, dan seorang lagi yang cukup menarik untuk kita jadikan sebagai pengajaran, salah seorang dari 4 orang itu adalah orang Yahudi yang namanya Emmanuel Crosso. Dan ada juga catatan yang mengatakan Emmanuel Crosso inilah yang menjadi antara teman delegasi Theodor Herzl bertemu dengan Sultan Abdul Hamid berunding untuk memiliki tanah Baitul Maqdis ketika menjelang 1900 ketika itu. Baik, jadi kalau kita lihat penghinaan yang dialami oleh Sultan Abdul Hamid kerana tidak bersetuju dengan tawaran Zionis. Sebentar tadi kita telah ceritakan bahawasanya tragedi penghalauan Sultan Abdul Hamid disertai oleh seorang Yahudi namanya Emmanuel Crosso. Jadi ada yang kata bukan 27, bukan 3 Mac. 3 Mac 1924 itu adalah tarikh rasmi kejatuhan Uthmaniyah secara total. Tetapi digulingkan Sultan Abdul Hamid adalah 27 April 1909, dan selepas itu dilantik sultan-sultan yang lemah yang boleh dikuasai, yang boleh dipegang oleh British. Jadi selepas itu Uthmaniyah masih lagi ada, tetapi dikemudi oleh kuasa asing. Begitu juga sejarah yang cukup menarik antara yang merangsang British cukup berdendam dengan Uthmaniyah selain daripada faktor agama adalah dalam diary Sultan Abdul Hamid diceritakan pada satu hari pihak British bertemu dengan Sultan Abdul Hamid untuk minta izin supaya badan-badan pengkaji British dan kontraktor British ni boleh menggali ke beberapa tempat yang dikatakan sebagai tempat peninggalan arkeologi, peninggalan tamadun lama, tamadun yang membabitkan Babylon, tamadun Rom, tamadun Parsi. Jadi sewaktu itu memang Sultan Abdul Hamid, orang nak buat research dekat tanah kita, apa salahnya? Silalah. Kan? Kerana dijanjikan kalaulah kami bertemu dengan artifak sejarah, balang ke, pedang ke, ataupun batu bersurat ke, kami akan serahkan hak barang-barang tersebut kepada Uthmaniyah. Maka syarat itu dipersetujui. Tetapi waktu itu Sultan Abdul Hamid merasa macam ada tak kena. Macam ada tak kena, kerana kesungguhan pihak British itu seakan-akan ada udang di sebalik batu. Lantas dalam beberapa hari kemudian British menghantar utusannya bertemu dengan Sultan Abdul Hamid, mempersembahkan sebilah pedang yang usang, yang antik. Dia katakan memang betul jangkaan kami, tempat yang kami gali ini memang tempat yang ada kesan peninggalan sejarah tamadun lama. Ini sebagai penemuan akademik yang penting untuk kita semua. Jadi tempat-tempat yang digali itu sekitar Mosul, Iraq, Anatolia, Iraq, begitu juga Syam, beberapa tempat lagi digali. Atas kecurigaan Sultan Abdul Hamid ketika itu, dia pun hantar pedang itu kepada pakar besi,
pakar besi, ilmu besi lah. Maka diminta pedang yang dikatakan kuno lama ni, cuba cek besi ni besi zaman bila. Umur besi ni, umur ukiran ke apa, adalah ilmu dia. Ni zaman bila. Maka apabila dihantar kepada pakar dalam ilmu besi, lantas mereka mendapati pedang yang dipersembahkan kepada Sultan Abdul Hamid merupakan pedang baru tapi dibuat macam pedang lama. Jadi bila Sultan Abdul Hamid menghantar tim untuk research apa sebenarnya yang dibuat oleh British di tempat-tempat Mosul, Anatolia, apa sebenarnya yang mereka buat? Rupa-rupanya mereka menggali telaga minyak. Mereka dah curi minyak lah, senang ceritanya. Jadi dari terbongkarnya taktik British itu, akhir sekali Sultan Abdul Hamid mengarahkan supaya syarikat-syarikat dan badan-badan pengkaji British dihalau keluar dari tapak-tapak galian yang pada asalnya diberikan keizinan untuk gali. Baik. Jadi dari penghalauan itulah yang tadi dari sudut Zionis, Sultan Abdul Hamid tolak tawaran Zionis untuk beli, kemudian untuk sewa Baitul Maqdis. Kemudian projek minyak British, Sultan Abdul Hamid halau, dan tindakan-tindakan yang tegas inilah yang menyebabkan Sultan Abdul Hamid digulingkan oleh proksi-proksi British Zionis yang berpengaruh wujud dalam badan-badan kerajaan Osmaniyah. Lalu yang menemani mereka pada malam 27 Mac 1909 adalah Emmanuel Crosso, seorang Yahudi. Dan cucu dia buat company Danone. Baik. Itu setakat itu kita boleh gambarkan Osmaniyah tidak memiliki cengkaman yang cukup ke atas kerajaannya, kerana deep state telah pun berjaya dilangsungkan. Kalau nak sambung macam lama lagi kan, sebab baru berapa faktor je. Baik, tak tahulah kali ni lama sikit ke. Selepas dari kejatuhan Sultan Abdul Hamid itu, British menjalankan agendanya ke atas negara-negara Arab. Sewaktu itu negara Arab belum lagi terpecah-pecah kepada negara-negara moden yang kita dengar pada hari ini, tetapi namanya disempadankan dengan Iraq, Syam, Hijaz, Mesir. Sewaktu itu British menghantar 27 April. Baik, sewaktu itu British menghantar pengkajinya yang cukup terkenal, namanya Lawrence, T.E. Lawrence, untuk mengkaji bagaimana masyarakat Arab itu, kehidupan masyarakat Arab, sentimen budaya, dan begitu juga logik masyarakat Arab. Maka sebelum membangkitkan kebangkitan Arab untuk menjatuhkan Osmaniyah ketika itu, terlebih dahulu British menghantar pengkajinya yang pada awalnya merupakan pengkaji arkeologi, begitu juga pengkaji antropologi, bahagian manusia, sifat manusia, namanya Lawrence. Jadi kalau kita lihat sejarah Lawrence yang digelar sebagai Lawrence of Arabia ini, sejarahnya dia menjelaskan untuk menguasai orang-orang Arab, maka kita kena duduk dengan orang-orang Arab dulu. Dan kita jangan sebut apa agenda kita, apa hajat kita datang. Kita hanya tadah telinga dengar dia orang nak cerita berkenaan
keunggulan Arab, mereka nak cerita berkenaan sejarah Arab, mereka nak ceritakan kemuliaan Arab. Dengar sahaja dalam tempoh yang lama, dengar kerana untuk bina kepercayaan orang-orang Arab kepada kita. Jadi daripada taktik itulah menyebabkan lama kelamaan orang-orang Arab percaya dengan Lawrence. Orang-orang Arab percaya dengan Lawrence of Arabia. Baik, jadi dari awal 1909 hingga 1914, 1916 merupakan operasi British menghasut orang-orang Arab menentang Uthmaniyah. Dan sewaktu itu orang Arab menganggap mereka merupakan bangsa yang dijajah oleh Uthmaniyah. Mereka menganggap Uthmaniyah merupakan penjajah mereka. Sementara British merupakan kawan yang tulus datang untuk menghulurkan bantuan kepada mereka, bantuan sokongan, motivasi, bantuan politik. Maka dari itulah Lawrence Arabia ini berjaya mempengaruhi kelompok-kelompok Arab Badui yang berada kebanyakannya di Hijaz. Dan dari itulah mengembangkan kepercayaan sehinggalah Lawrence dapat mempengaruhi gubernur Tanah Haram ketika itu, namanya Sharif Hussein, keturunan Nabi. Baik, Sharif ini keturunan Nabi Sharif ini keturunan Nabi yang menguasai, yang menjadi gubernur Hijaz, Makkah dan Madinah. Dan sewaktu itu ada seorang lagi watak yang cukup penting dalam propaganda ini adalah McMahon. McMahon, diplomat British di Mesir, mengutus surat untuk meyakinkan Sharif Hussein ini betapa wajar kamu orang-orang Arab ni lawan Uthmaniyah. Maka dibangkitkan semangat nasionalisme Arab. Kita boleh lihat surat dari McMahon ini pada Sharif Hussein memuji-muji orang Arab. Sesungguhnya kamu lebih layak memimpin umat Islam, kamu lebih layak menjadi khalifah. Maka dijanjikan kamu kena lawan Uthmaniyah kerana Uthmaniyah itu tidak adil, Uthmaniyah itu zalim. Nanti selepas daripada Uthmaniyah itu berjaya dijatuhkan, maka kami akan iktiraf kamu orang-orang Arab sebagai khalifah yang baru bagi umat Islam. Jadi hasutan itu dipercayai, dipegang oleh masyarakat Arab waktu itu. Dan ini hubungan peranan antara Lawrence pergi ke Medan bertemu dengan pembesar-pembesar Arab, dan McMahon menghantar surat kepada Sharif Hussein meyakinkan betapa British sangat serius membantu gerakan Arab. Maka timbul persoalan, kenapa British memilih Sharif Hussein terlebih dahulu? Kerana British mengkaji dari sudut psikologi untuk menarik sokongan umat Islam, mesti menarik orang yang berpengaruh. Kalau kita lihat Sharif Hussein ni menjaga Tanah Haram, Makkah, Madinah. Kemudian keturunannya keturunan Ahli Bait, keturunan Nabi, Bani Hashim lagi. Jadi dari anasir tersebutlah menyebabkan British memilih Sharif Hussein, kerana dengan sentimen yang semudah itu boleh menarik sokongan orang Islam beramai-ramai menyokong kebangkitan yang akan diledakkan oleh Sharif Hussein. Jadi pada awalnya British tidak memilih di kalangan mazhab minoriti. British tidak memilih di kalangan orang yang tidak memiliki pengaruh. British memilih orang yang paling berpengaruh dari sudut kedudukannya, dari sudut lokasi dia duduk di Tanah Haram, dari sudut keturunannya. Maka apabila British meyakinkan Sharif Hussein untuk melakukan kebangkitan Arab, maka pada tahun
1916 berlakulah Arab Revolt, revolusi Arab, dan ketika itu Syarif Hussein mengumpulkan tenteranya, dikenali sebagai tentera Hashimi, tentera Bani Hashim lah. Jadi kita boleh bayangkan ketika itu, kalau kita hidup zaman tu, barangkali kita pun akan sokong, sebab segala elemen-elemen positif dari sudut sejarah, dari sudut sentimen umat Islam berpihak kepada Syarif Hussein. Sementara Turki dianggap sebagai orang luar, dianggap sebagai penjajah, dianggap sebagai pihak yang mendiskriminasi Arab. Lantas berlangsunglah revolusi Arab tahun 1916. Jadi antara yang diusahakan dalam revolusi itu adalah sabotaj laluan kereta api Osmaniyah yang menghubungkan logistik Osmaniyah, dan Lawrence ketika itu menggerakkan tentera-tentera Arab ni, sebahagian daripada mereka Badui, untuk sabotaj rel kereta api dengan letupan bom. Jadi dari mana mereka dapat jadual kereta api ini secara tepat? Dari mana mereka dapat jadual projek kereta api, laluan kereta api, dari mana mereka dapat? Jadi dalam buku berkaitan dengan usaha intelijen British sekitar tahun 1914 hingga 1918, didedahkan British ketika itu hanya intelijen British ketika itu hanya membayar sekitar 22 pound pound sterling British untuk mendapatkan maklumat dari pegawai-pegawai Osmaniyah supaya dapatkan maklumat jadual kereta api Osmaniyah. Jadi tersabotaj bermula daripada 22 pound. Rasuah 22 pound sahaja. Tak banyak. Jadi selepas itu dijalankan yang disebut dalam buku ini sebagai bakshish, duit kopi lah, rasuah untuk dapat. Jadi dari maklumat tersebut disalurkan kepada Lawrence menjalankan operasi meletupkan rel kereta api Osmaniyah. Maka akhir sekali dalam usaha Arab Revolt itu menyebabkan tentera Osmaniyah lumpuh di negara-negara Arab. Akhir sekali tentera-tentera Arab berjaya menghalau Osmaniyah di Hijaz dan di Syam. Implikasi dari Arab Revolt itu menyebabkan Palestin jatuh ke tangan British. Bagaimana? Kerana pada awalnya ia dijanjikan kepada Arab, pada Syarif Hussein, kepada tentera-tentera Arab. Tetapi selepas daripada revolusi itu berlangsung, maka British terus mendarat di Palestin, membina pejabatnya di Palestin, dan kemudian klaim Palestin berada di bawah penguasaan British. Kami adalah caretaker kepada Palestin. Jadi cita-cita Zionis untuk menguasai, untuk menyewa, untuk membeli Baitul Maqdis ketika zaman Sultan Abdul Hamid tercapai, digerakkan, dijayakan oleh tentera Arab yang diupah. Tentera Arab yang diupah, yang disebutkan tadi antaranya Syarif Hussein. Dan selepas daripada itu, sewaktu Lawrence mempengaruhi orang-orang Arab, dikatakan selepas ni kamu akan jadi khalifah, selepas ni kamu akan jadi raja. Tengok-tengok selepas daripada revolusi, ternyata perkara itu tidak berlaku. Kerana pihak petinggi-petinggi British dan Perancis menjalankan satu plan yang cukup besar yang tidak diketahui oleh Lawrence, tapi mungkin diketahui, untuk membahagikan tanah Arab.
membahagikan tanah Arab, maka dibahagikanlah tanah Arab itu kepada dua bahagian bawah. Bahagian bawah yang membabitkan Palestin hari ini, Iraq, kemudian Jordan, itu diserahkan kepada British. Kemudian bahagian atas diserahkan kepada Perancis. Maka perjanjian itu dikenali sebagai Sykes-Picot. Sykes-Picot mengambil dari nama Menteri Perancis Picot dan Menteri British Sykes. Jadi kalau kita lihat pemetaan baru ini yang berjaya menghalau Osmaniyah, British berjaya menggunakan tentera-tentera Arab yang digunakan dengan sentimen, pelbagai sentimen. Akhir sekali Osmaniyah mengecil, naik ke atas, berundur ke atas, dan kawasan-kawasan Arab dikuasai oleh British, dikuasai oleh Perancis, sementara tentera Syarif Hussein berputih mata. Dan sewaktu itulah, selepas daripada Syarif Hussein dipergunakan, British gunakan pula Bani Saud dari kawasan Najd untuk menyerang Makkah, untuk menyerang Hijaz. Sedangkan pada awalnya British gunakan Syarif Hussein, selepas dah puas gunakan Syarif Hussein, British gunakan Bani Saud untuk serang Syarif Hussein pula. Jadi sewaktu itu Syarif Hussein meminta bantuan dari British. British katakan, kita hanya janji untuk bantu kamu menentang Osmaniyah. Adapun menentang Bani Saud ni, pandai-pandailah kamu. Ini percaturan British. Akhir sekali yang paling rugi adalah umat Islam. Baik. Jadi ketika waktu itu barulah diperanankan Mustafa Kamal Atatürk dalam keadaan Osmaniyah berdepan dengan masalah yang tak boleh nak diselesaikan. Masalah ekonomi, masalah politik, masalah media, propaganda. Dan ketika itu dinaikkan dari kesatuan Jam'iyah Ittihad tadi, kesatuan dan pembangunan. Begitu juga digerakkan kempennya oleh gerakan anak muda Turki, menaikkan tokoh baru bagi Turki yang dikatakan sebagai harapan kepada Turki. Barulah munculnya nama Mustafa Kamal Atatürk. Jadi waktu itu Mustafa Kamal Atatürk melaung-laungkan retorika pembebasan, seakan-akan selama ini umat Islam dijajah oleh Osmaniyah. Kemudian diangkat retorika hak, pembangunan, kemajuan. Dan ketika itu masing-masing umat Islam merasa ini harapan kita. Dan tidak pelik kalau kita lihat di dalam sejarah-sejarah, mendapati kebanyakan umat Islam ketika itu memang menyokong Mustafa Kamal Atatürk, kerana benih-benih Mustafa Kamal yang sekular liberal itu telah pun awal-awal diprojekkan dari projek awal yang kita sebutkan tadi adalah Tanzimat. Jadi disebabkan itu ada ungkapan dari Said Nursi, ditanya kenapa tak lawan secara berterusan kepada menentang Mustafa Kamal Atatürk. Dikatakan kalau dibunuh Mustafa Kamal Atatürk pun, di belakang dia banyak lagi, ramai lagi pelapis-pelapis sekular yang fikrahnya sama, pembawakannya sama. Jadi disebabkan itu Said Nursi mengambil jalan ilmu untuk menyedarkan balik umat Islam terhadap kepincangan fikrah yang telah dirintis awal ketika era 1800. Maka kalau kita nak bahaskan secara terperinci, panjanglah kan. Itu tak termasuk bagaimana Osmaniyah terperangkap dalam permainan Perang Dunia Pertama, dan begitu juga dalam mainan propaganda yang lain, akhir sekali membawa kepada kejatuhan secara total Osmaniyah pada 3 Mac 1924. Jadi disebabkan itu
dalam kita membicarakan soal kejatuhan Uthmaniyah, kita perlu seimbang antara kita membahaskan soal kejahatan musuh, dan pada masa yang sama kita juga perlu menyedari kelemahan umat Islam itu sendiri yang perlu kita jadikan sebagai pedoman pengajaran. Jadi kalau kita kira berapa banyak faktor-faktor tadi yang diceritakan secara ringkas, kejahatan musuh itu tidak akan boleh berjaya kalaulah umat Islam itu tidak mengorbankan prinsipnya, bermula daripada masalah jati diri dari tanzimat tadi, kemudian jati diri dari sudut menerima rasuah, begitu juga masalah ancaman pemikiran yang tidak diwaspadai oleh umat Islam pada awalnya, akhir sekali menjatuhkan Uthmaniyah. Jadi sekularisasi dan liberalisasi itu berlangsung awal ketika hujung-hujung nyawa Uthmaniyah. Jadi rasa sekadar itu saja. Mungkin ada yang memilih untuk mengangkat naratif dari sudut masalah-masalah peribadi sultan-sultan, dan memang ada isu itu, tapi kita tak mahu fokus pada isu itu. Kita lihat secara kerangka yang lebih luas dan umum, supaya kita dapat pengajaran yang lebih besar. Jadi rasa sekadar itu sahaja. Mungkin ada soalan-soalan nanti boleh dijawab, sebab isu-isu yang dibentangkan tadi sebahagiannya telah pun saya tulis dalam artikel-artikel yang ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi umat Islam yang tidak lupa akan sejarah. Mudah-mudahan kita mengambil pengalaman dari sejarah. Allahumma balagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan. Ya Allah, saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.